isu kerajaan yang ada hari ini. Begitu juga dengan pertanyaan yang membabitkan Anwar sekarang ni dia jaga jawatan dia untuk kekal sebagai Perdana Menteri, ataupun Anwar Ibrahim betul-betul nak jaga Malaysia, ataupun orang kata memberi komitmen kepada untuk nak menjaga rakyat. Ini persoalan yang saya lihat menjadi persoalan kepada rakyat hari ini. Yang kedua yang kita boleh lihat, mungkin orang-orang dalam PKR itu sendiri banyak juga yang membuat komplain ataupun banyak juga yang merungut di belakang takbir, ataupun mereka datang untuk memberi luahan hati kepada saya berkenaan dengan isu parti dia sendiri, iaitu PKR itu sendiri. Yang dilihat oleh ahli PKR sekarang ni, Anwar tidak menjaga parti, tetapi Anwar lebih menjaga parti lain. Anwar menjaga pimpinan GPS Sarawak, Anwar menjaga UMNO Barisan Nasional. Dia menjaga pemimpin-pemimpin yang di atas lah. Kalau kita lihat ya, apa yang berlaku dalam isu ini, Anwar Ibrahim lebih menjaga pimpinan di atas lah, macam GPS, macam ni. Itu saya akan ulas kemudian. Tetapi saya nak ulas berkenaan dengan adakah Anwar ni sekarang ini menjaga jawatan untuk dia nak kekal jadi Perdana Menteri. Jawapannya ya. Itulah bersangkut paut dengan dia sedang menjaga GPS, sedang menjaga UMNO Barisan Nasional. Dia bersangkut paut ya dalam isu ini. So begini, Anwar Ibrahim sekarang ni dalam 3 tahun dia menjadi Perdana Menteri, yang sekarang ini dipersoalkan oleh rakyat satu persatu, dan pemimpin-pemimpin PKR itu sendiri yang mendapat jawatan menteri dan sebagainya tidak memberi impak ya, tidak memberi input, ataupun orang kata lebih kepada mereka dilihat gagal. Selain daripada beberapa menteri PKR yang kita boleh lihat yang ada potensi, contohnya Chang Likang. Chang Likang seorang menteri yang okey, kita tengok kerja dia jalan. Timbalan Menteri Ahmad Nasir juga bagus, tidak mendapat kritikan daripada rakyat. Dulu Rafizi Ramli, lepas tu kita tahu Nik Nazmi, dan inilah barisan menteri yang rakyat susah nak kritik dalam PKR tu. Tapi kalau yang lain-lain tu kita tengok hujatan demi hujatan yang dikeluarkan oleh rakyat. So dalam isu ini, Anwar Ibrahim dia tidak peduli sama ada pemimpin PKR ni nak konsisten, pemimpin PKR ni nak mempunyai orang kata kehebatan dalam mereka ni. Anwar Ibrahim tak peduli tu. Yang Anwar Ibrahim peduli sekarang ni adalah bagaimana dia nak mengekalkan diri dia menjadi Perdana Menteri satu penggal lagi. Kerana dia tahu bahawa perjalanan 5 tahun ini tidak begitu lama, dan banyak perkara-perkara yang dia rasa belum sampai untuk tahap dia nak capai, dan kepuasan dia untuk jadi Perdana Menteri itu belum sampai ke muncaknya dengan faktor umur. Sebab itu kalau kita tengok Anwar Ibrahim sekarang ini, dia cuba menunjukkan kepada rakyat bahawa dia dalam kondisi yang sangat sihat. Sebab itu dia berlari, kita tengok dia macam cergas dan sebagainya. Sebab dia nak menunjukkan kepada rakyat bahawa aku masih kuat, aku masih boleh lagi untuk mentadbir negara ini. Tapi dalam waktu yang sama, kita lihat ya, Anwar Ibrahim tidak berjaya mengubah banyak perkara tahu. Rentaknya kalau kita tengok, yang ada untuk dia buat penjimatan itulah subsidikan semua benda, yang benda yang disubsidikan, disasarkan. Jalan untuk Anwar Ibrahim selamatkan Malaysia ni adalah untuk menyasarkan subsidi. Subsidi yang dah ada, jalannya dia sasarkan. Jadi dia dapat penjimatan di situ. Yang terkini kita tahu, dia yang sebelum ini minyak lah. Minyak ni yang paling banyak untuk menghasilkan duit. Walaupun kita tengok ya, subsidi bersasar ni yang menguntungkan kepada ni, walaupun tidak untung banyak, tapi dia perlu buat. Sebab janji-janji dia datang sini dia janji, dia datang sini dia janji. Janji-janji dia itu kena perlu ditunai. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ini, hutang negara tidak ada pun kita nampak perubahan, malah orang kata bertambah. Antaranya bukan, ini saya tidak fair lah saya nak kritik ya. Ini antaranya bukan salah Anwar jugalah. Antaranya memang hutang negara yang dibuat oleh kepimpinan dahulu, yang bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, hutang ini dah masak. Umpamanya kita pinjam duit dekat Along lah. Kita pinjam duit dekat Along, ni saya senang lah bahasa mudah kepada rakyat untuk faham. Kita pinjam duit dekat Along, dan akhirnya apa jadi? Tahun pertama Along kata engkau tak payah bayar bunga lah. Tapi masuk tahun kedua engkau kena bayar pokok dan bunga. Jadi ini yang berlaku kepada negara kita sekarang ni. Tadi hutang yang banyak ditambah hutang yang ada, ditambah pula sebenarnya kerajaan yang ada hari ini juga tiris lah, melakukan ketirisan juga. Dan akhirnya Anwar Ibrahim terpaksa untuk nak mengekalkan diri dia. Dia tahu bahawa PKR tidak boleh membawa dia jadi Perdana Menteri untuk kali kedua. Anwar Ibrahim tahu. Anwar Ibrahim tahu PKR tak akan boleh bawa dia jadi Perdana Menteri kali kedua. Tapi harapan Anwar Ibrahim
adalah sokongan daripada Pakatan Harapan untuk meletakkan dia sebagai pengurusi Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Harapan Anwar Ibrahim, sebab dia tahu dia akan kekal sebagai pengurusi. Bukan harapan dia, memang dia tahu dia kekal sebagai pengurusi Pakatan Harapan, dan dia tahu dia sebagai Presiden Parti Keadilan, dan dia tahu daripada Pakatan Harapan tidak ada lain, tidak ada bukan calonnya tetap dia. Jadi dia tak perlu jaga. Anwar Ibrahim tak perlu jaga partinya sendiri, dia tak mau jaga PH itu sendiri, kerana dia tahu DAP mempunyai kekuatan yang ada di situ. Jadi dia tahu kalaupun PH ada PKR kurang sokongan, tapi dia tetap ada tidak kurang daripada 70 ataupun 65 kerusi siap ada untuk dia nak kekal jadi Perdana Menteri. So dia sekarang ni kerja dia apa? Kerja dia jaga GPS Sarawak, kerja dia jaga Zahid Hamidi. Kerana dua ini, dia jaga Abang Jo, kerja dia jaga Abang Jo kalau dekat Sarawak, dekat Semenanjung dia kena jaga Zahid Hamidi. Sebab dua orang ini yang penentukan nasib dia. Sebab itu bila dia dekat Sarawak, dia tak ambil peduli pun tentang parti dia. Saya nak beritahu tentang PKR Sarawak ya. PKR Sarawak sekarang ni macam ayam kehilangan bapak tau. Walaupun PKR Sarawak dia dapat dana. Dia dapat dana mungkin daripada NGO orang, daripada Sudpol, ada yang dapat jawatan latihan politik. Mereka ada duit. PKR Sarawak sekarang ni, kalau siapa yang ni ketua-ketua cabang kamu orang, siapa PKR Sarawak, engkau orang tanyalah duit dekat ketua cabang kamu. Dia dapat banyak duit sekarang ni. Tetapi mereka macam kehilangan bapak. Sebab masuk PRN Sarawak ni, kekuatan GPS seperti mana yang saya ulas sebelum ini, kekuatan GPS bukan di peringkat parlimen ya. Kekuatan GPS adalah ada di peringkat DUN. Di peringkat DUN tau. Jadi kalau Pilihan Raya Negeri Sarawak ini, PKR mengganggu GPS Sarawak, PKR meletak calon untuk melawan GPS Sarawak, apa akan jadi? Sedikit sebanyak dia akan mengguris hati Abang Jo. PKR Sarawak kalau dia tidak bertanding pula, rakyat Sarawak akan melihat bahawa parti PKR sudah menjadi baruah kepada GPS. PKR Sarawak sekarang ni dia macam orang kata macam sesumpah tau. Dia nak kata dia pembangkang dekat Sarawak, tetapi dia malu-malu kucing dengan GPS. Dia kata nak terang-terang lawan GPS. Lepas ini adun-adun GPS akan benci tengok orang-orang PKR. Jadi dia serba salah sekarang ni. Kalau PRN ni nanti adun GPS lawan dengan parti pembangkang, terutamanya kursi-kursi PKR ni, memang dia tahu kalah lah. Memang tahu kalah. PKR Sarawak memang confirm hilang deposit. Tetapi sedikit sebanyak rakyat Sarawak, bukan orang yang lawan ni, bukan adun tu, tapi rakyat Sarawak lihat bahawa engkau lawan ni kenapa? Engkau berharap GPS sokong kau, tapi kau pergi lawan. Kenapa kau tak bantu GPS? Kalau PKR pula pergi bantu GPS dan mereka tidak nak melawan pada GPS yang ada. So apa tujuan parti PKR tu ada dekat Sarawak? Ini konsep yang ada di Sarawak sekarang ni. Apa tujuan PKR ada dekat Sarawak? Anwar Ibrahim mengharapkan ahli parlimen GPS untuk membantu dia jadi Perdana Menteri. Tapi di peringkat adun, orang-orang PKR nak lawan untuk nak rampas negeri. Kalau kau nak rampas negeri daripada pimpinan GPS, itulah kekuatan GPS. Maksudnya, kau orang kianati dekat belakang. Jadi kerja PKR sekarang ini, kerjanya nak menipu. Sebab itu kalau kita lihat, di Sarawak ni, dia dah menipu lah. Menipu kepada rakyat Sarawak. Sebab itu saya kata, rakyat Sarawak kena fikir. Kena, orang kata, tengok apa yang saya cakap ini. Apa pilihan yang ada pada PKR Sarawak? Tak ada. Sebab PKR ni, dia dekat Sarawak, dia sombong, angkuh, bodoh sendiri tau. Dia rasa bahawa PKR ni mentang-mentang Anwar Ibrahim tu Perdana Menteri di pusat. Jadi dia nak langgar saja geng-geng DAP. DAP ni, kekuatan dia ada dekat Sarawak. DAP dekat Sarawak, dia ada ahli parlimen. Dia ada adun. PKR apa yang ada? Tinggal lagi YB Chong aja. YB Chong pula, YB Chiu je. Jadi kerja-kerja pimpinan PKR ni, dia tak menghormati kepada PH yang ada. Dia tak mau. Kalau orang tak percaya cakap saya ni, tak apalah. Tapi saya pernah duduk dalam kepimpinan PKR ni. Baru je. Saya bukan keluar ni dah lama, baru. Tanya kepada geng Amanah. Tanya kepada geng DAP. PKR ni, dia sombong sendiri dekat Sarawak. Dia rasa bahawa dia lah yang paling besar dekat Sarawak tu. Dia tak hormati DAP. Apalagi Amanah. Tanya. Sebab itu, orang Amanah Sarawak tak ngam dengan PKR Sarawak. Orang DAP Sarawak tak ngam dengan PKR Sarawak.
Hanya ada satu tempat je lah orang PKA ni yang ngam dengan DAP. Tempat saya lah. Mas Gading aja orang PKA ni ngam dengan DAP. Itu pun saya yang bawa. Sebelum itu tak ada. Jadi ini yang terjadi lah. Terganggu saya dengan soalan orang di bawah ni. Yusuji, persatuan ini ada didaftar ke dan ada kebenaran ke untuk public fund ke? Okey, Usuji. Persatuan ini adalah persatuan komuniti perpaduan yang telah didaftar oleh ROS. Okey, itu part yang pertama. Apabila persatuan komuniti itu didaftar, dia memang ada hak untuk dia meminta sumbangan daripada sesiapa yang ingin menyumbang. Okey? Dan perkara ini saya sudah tanya dekat bank, saya juga sudah tanya kepada, dan benda ini juga saya dah maklumkan kepada polis di kawasan di tempat saya sana. Okey? So benda ini melalui satu proses yang orang kata bukan menipu, bukan suka-suka saya letak dekat situ. Sebab itu dekat sana saya letak tertera sana nombor akaun, nama persatuan komuniti perpaduan yang ada di situ. Kalau kamu orang fund dekat situ, masuk ke situ lah. Okey? Jadi saya kena jawab sebab benda ini penting. Jadi ditanya kan. Baguslah tanya kan, biar saya jawab benda tu. Okey, jadi itulah yang dia punya cerita. Sebab itu kerjanya kalau Anwar Ibrahim dia sekarang ini serba salah. PKA dia tahu tidak ada kekuatan. Di Sabah ini nanti seperti mana yang saya ulas sebelum ini dah berkali-kali orang kan tolak. Sebagian daripada parti lokal kalau kita tengok sekarang ini yang melibatkan juga rasuah, berjuta pun dah ni. Jadi tak payahlah orang kata nak sok sendiri ke kan. So saya pergi kepada cerita Donet ni pula. Ismail. Jangan macam Tin Milo. Tin Milo tu tak sama lah. Tin Milo tu memang dia minta sumbangan daripada orang kata direct lah, macam PAS. Dia buat ceramah, nanti ada tukang kutip. Itu Tin Milo, itu tidak melalui proses. Dia nak pakai ke mana kita tak tahu. Macam saya ni memang persatuan yang didaftarkan oleh ROS. Dia beza. Mana ada. Saya kalau tidak benda ni proof, mana berani saya pergi keluarkan benda ni dekat sini. Kau ingat tak salah. Kalau benda ni saya buat sembarang-sembarang, kena kutip tau. Pihak berkuasa boleh kutip kita. Ni bukan boleh main-main. Sumbangan orang ramai. Jadi kalau tak tahu, baguslah juga tanya kan. Tetapi saya nak beritahu lah macam tu. NGO ni, mana-mana NGO, namanya NGO memanglah dia kutip sumbangan. Mana NGO yang terdaftar ni yang tak mengagihkan sumbangan, mengambil sumbangan? Mana? Orang kaya dia buat NGO umpamanya, dia meletakkan duit dekat situ untuk dia sumbang kepada rakyat supaya tidak dikenakan cukai. Sebab itu banyak orang kaya, saya akan buatlah, saya akan cuba lepas ini, saya akan buat surat permohonan dan sebagainya, saya akan hantar kepada company-company besar untuk saya minta sumbangan yang lebih besar. Dan pada saya, bila ada surat, bila ada dia punya ni yang proof dan sebagainya, dia boleh ni sumbangan kepada macam NGO macam ni, dia boleh mengelakkan ataupun boleh mengurangkan mereka untuk membayar cukai, pelepasan cukai. Sebab itu banyak orang buat NGO ni untuk dia menyumbang dan untuk mereka larikan cukai kebanyakannya. Macam tu. Tuan sepatutnya masukkan juga bil kelulusan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kenapa nak masukkan bil? NGO ni dia dah ada ni lah. Orang lain semua tahulah. Kenapa nak masukkan bil, nak masukkan pihak kerajaan? Benda ni kalau dah lulus lah. Ini nama dia persatuan ni. Bila dah ada akaun bank, persatuan tu dah ada. Apa nak kau pergi cerita lagi kelulusan kerajaan, dia punya ni semua. Benda tu dah ada. Ya ampun. Kalau Yusuji, saya nak beritahu, kalau kamu persoalkan ini tapi kamu nak bagi derma, okey lah. Kamu persoalkan ini, kamu pun tak derma. So buang masa kamu aja. Kalau kamu membantu tak apa, kamu persoalkan lah. Sekarang ni saya nak tanya, kamu derma tak? Kamu duk tanya banyak tu, kamu derma tak?
Kamu bantu tak? Kalau kamu bantu, bagi tahu. Nanti saya cek nama kamu. Kalau tak bantu, tak payah nak cerita. Sedarai nama orang yang bantu tu semua ada tau, listing ni. Ini CIA official, bunyi kau macam bunyi buat tahi. Apa pula bunyi macam buat tahi? Tak nak sedekah dapat apa Aimi Mahat, tak nak sedekah tak dapat apa. Tidak, saya ini bukan dipaksa orang. Ini saya membuat kutipan derma. Kalau kawan-kawan follower saya kan banyak. Kalau mereka nak buat sumbangan untuk saya nak bantu rakyat melalui NGO yang ada. Kalau dia tak nak, kalau kawan-kawan tak nak bantu pun tidak ada masalah. Ini bukan paksaan. Saya bukan pergi kutip Tin Milo, okey. Sampai suruh orang jual emas, itu bukan macam tu. Ini suka hati, nak bagi-bagi, tak nak bagi pun tak apa. Sebab itu saya letak je dekat atas tu, nak sumbang dekat sana, ada dekat sana NGO tu.